Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar semua? So, untuk chapter 10 ni, carboxylic acid. So, kita akan masuk terus kepada 10.4, iaitu preparation of carboxylic acid. Okay, so preparation of carboxylic acid ni adalah macam mana cara kita nak sediakan carboxylic acid daripada compound lain. Okay, yang pertama kita akan guna oxidation process. So, oxidation dengan menggunakan primary alcohol dan aldehyde saja. Okay, contoh primary alcohol. Okay, bila kita guna PCC, oxidation using PCC, kita akan produce aldehyde. Jadi aldehyde ni dia masih ada H. Jadi dia boleh oxidize sekali lagi kepada carboxylic acid. Okey, tu kaedah pertama. Maksudnya mari daripada primary alcohol. Ataupun primary alcohol ni kita direct guna strong oxidizing agent. Ni banyak ni. Strong oxidizing agent boleh guna K2CH2O7, boleh guna sodium dichromate, boleh guna KMNO4. Okey, dan apabila primary alcohol kita direct guna strong oxidizing agent, dia terus jadi carboxylic acid. Dia tanpa melalui aldehyde. Okey, contoh kita tengok primary alcohol. Okey, ni contohnya kita guna ethanol ni. Okey, ethanol. Okey, react dengan strong oxidizing agent. Okey, dia terus jadi carboxylic acid. Okey, iaitu dia akan keluar ethanoic acid. Jadi primary alcohol guna agent ni terus jadi carboxylic. Okey, ataupun kita ada aldehyde. Ethanal. Okey, ethanal guna oxidizing agent. Ni set dia ni ada strong oxidizing agent, dia mesti ada acid, dia mesti heating. Okey, dan dia akan produce carboxylic acid juga. Okey, tu. Okey, kalau kamu tengok sini, hot ni dia guna acid heating. Dia guna acid tu heating dapat carboxylic. Hot ni dia guna base dulu. Dia guna base. Lepas tu bila guna base, dia kena tambah lagi acid. Baru dia jadi carboxylic acid. Kalau dia guna base saja, dia jadi carboxylate ion. So ingatlah, kalau guna base kena followed by acid. Kalau guna acid terus, so tak payah ada step 1 dengan step yang kedua dah. Okey, oxidation yang kedua. So oxidation yang kedua, kita oxidize alkyl benzene. Okey, sebelum ni kita belajar dalam chapter benzene, di mana benzene yang ada kumpulan alkyl, iaitu benzene yang ada karbon. Okey, so bila kita oxidize menggunakan strong oxidizing agent ni, macam tadi guna KMNO4 base dengan acid, dia akan form benzoic acid, di mana alkyl tadi akan berubah jadi COOH, iaitu benzoic acid. So boleh refer balik kepada chapter oxidation of alkyl benzene. Okey, contoh alkyl benzene ni ada C ni masih ada satu H. So dia boleh undergo oxidation to produce benzoic acid. Okey, dan ada lebihan karbon. Lebihan karbon ni dia akan jadi carbon dioxide and water. Okey, so tengoklah, hak penting sekarang ni ada karbon yang ada hidrogen pada benzene ring, kita boleh oxidize kepada carboxylic acid. Okey, yang ketiga, macam mana nak hasilkan carboxylic acid? Okey, kita boleh menggunakan sebatian nitril. Okey, sebatian nitril ni adalah sebatian yang ada CN. Okey, so cara dia dengan menggunakan haloalkane. Ni haloalkane ni
RH. Okey, haloalkane kita kena substitute dulu dengan kumpulan CN-. Kita substitute dengan kumpulan CN-, so dapatlah RCN sini. Okey, ni kita belajar dalam chapter haloalkane di mana substitution dengan menggunakan nucleophile CN-, so dapatlah RCN. Daripada RCN ni lah kita undergo hydrolysis. Okey, kita undergo hydrolysis ni guna air berasid. Hydrolysis, barulah dapat CN akan bertukar kepada COOH. So dapatlah carboxylic acid. Ataupun bila hydrolysis dalam keadaan berbase, dia boleh buat juga. Ni hydrolysis dalam keadaan berasid. Ni pun hydrolysis dalam keadaan berbase, tapi dia dapat carboxylic ion. Jadi macam mana nak tukar kepada asid? Kita kena tambah lagi H+. Barulah dapat carboxylic acid. Okey, so gitulah. Ini adalah kaedah ketiga macam mana nak hasilkan carboxylic acid, iaitu hydrolysis of. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, contoh dia. Okey, dia bagi apa? Dia bagi satu compound di mana ada benzene, ada CH2, ada Br. Okey, CH2 Br bermaksud ni adalah kategori haloalkane sebab ada bromin pada CH2. Okey, jadi macam mana nak hasilkan carboxylic acid? Jadi pertama kita kena ubah Br dengan CN. Macam tadi lah, kena ubah Br kepada CN, so dapatlah CN dekat CH2. So bila dah ada CN, baru kita undergo hydrolysis. Sama ada hydrolysis berasid, ini hydrolysis ni dia tambah air, ataupun hydrolysis dalam keadaan base. Ini berasid, ini berbase. Jadi untuk hydrolysis berasid, kita terus dapat COOH. Hydrolysis dalam keadaan berbase, kita dapat COO-, tambah lagi asid. Kena tambah lagi asid, barulah dia jadi COOH. Okey, jadi kalau kita perhati, apabila kita menggunakan kaedah hydrolysis of CN, produk kita bilangan karbon akan bertambah 1. Kalau asalnya ada CH2Br, 1 C saja. Okey, bila kita substitute dengan CN, CN akan tukar jadi COOH sini. Jadi bilangan karbon akan jadi 2. CH2 COOH. Jadi dah CH2 yang asal, COH tu adalah karbon yang baru dihasilkan oleh hydrolysis of CN. Okey, dan kaedah yang ketiga, preparation of carboxylic acid ni, kita menggunakan Grignard reagent. So kalau kamu ingat balik, Grignard reagent ni dalam chapter haloalkane. Jadi dia namakan proses carbonation of Grignard reagent. Okey, di mana Grignard reagent, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan Grignard reagent ni lah. Grignard reagent yang halogen, haloalkane yang telah dimasukkan magnesium, MgX. Okey, dan macam mana kita nak ubah MgX kepada carboxylic ni, COH? Jadi kita menggunakan CO2. Ini CO2. Lepas tu followed by hydrolysis. Ini hydrolysis. Hydrolysis macam tadi juga mesti dalam keadaan air dalam keadaan berasid. So keluarlah COOH. Jadi di sini pun bilangan karbon akan bertambah sebab karbon ni mari daripada CO2. Okey, contoh kalau kamu tengok sini, asalnya ada CH2 MgBr. Satu karbon. MgBr ni adalah Grignard reagent.
So bila kita tambah dengan carbon dioxide followed by hydrolysis, apa yang berlaku? MgBr akan keluar. Dan diganti dengan siapa? Diganti dengan COOH. Okey, so hasilnya adalah karboksilit. Okey, ni adalah kaedah yang keempat, macam mana kita boleh menghasilkan karboksilit. So ingat baliklah, kaedah yang pertama dengan menggunakan oxidation of alcohol ataupun aldehyde. Yang kedua, oxidation of alkyl benzene. Okey, alkyl benzene. Yang ketiga, kita guna hydrolysis of nitril tadi, iaitu CN. Dan yang keempat ni adalah carbonation of Grignard reagent. Jadi ada 4 kaedah untuk menghasilkan karboksilit. Okey, dan 2 kaedah ni, CN dengan Grignard reagent, dia boleh menambahkan bilangan karbon sebanyak 1. Jadi akan tambah 1 lah berbanding dengan hal lain. Bilangan karbon dia tetap sama. Okey, so secara kesimpulan, kita boleh rumuskan di sini bahawa preparation of carboxylic acid, yang pertama kita boleh guna primary alcohol. Okey, oxidation of primary alcohol, dia akan produce carboxylic acid, di mana CH2OH adalah primary alcohol, akan tukar kepada COOH. Okey, yang kedua, kita akan menggunakan alkyl benzene. Oxidation of alkyl benzene, dia akan produce benzoic acid, COOH juga. COOH ni berlaku pada karbon cabang benzene. Okey, yang ketiga adalah menggunakan RCN. Itu ni ketiga, di mana daripada haloalkane kita boleh substitute X ni dengan kumpulan CN. So dapatlah CN. CN ni kita undergo hydrolysis. So CN akan bertukar kepada COOH. Okey, itu menggunakan CN. Okey, haloalkane yang sama kita boleh masukkan magnesium ether, iaitu Grignard reagent. Dapat sini. Okey, daripada Grignard reagent kita tambah carbon dioxide followed by hydrolysis, pun kita akan dapat carboxylic COOH. Okey, di mana karboksilit yang kita dapat ni ada pertambahan karbon. COH daripada CN, COH daripada carbon dioxide. Jadi dia akan bertambah 1 karbon berbanding yang asal. Okey, itu saja untuk preparation of carboxylic acid. Okey, so sekian untuk preparation of carboxylic acid.